A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz harapkan anak-anak pelajar semua dapat mengikuti ulang kaji tasawuf Islam sama ada melalui Facebook Live Ustaz ataupun rakaman YouTube yang insyaAllah Ustaz akan uploadkan sekejap lagi. Dan ini merupakan siri yang pertama bagi ulang kaji tasawuf Islam. Dan Ustaz harapkan pelajar-pelajar semua dapat subscribe channel Ustaz untuk mendapatkan info-info dan tidak mahu terlepas daripada ulang kaji tasawuf Islam yang insya-Allah sama ada Ustaz akan buat sama ada dalam bentuk Facebook Live ataupun YouTube. Okey, kita pergi kepada tajuk apa yang kita nak buat ulang kaji pada hari ini, iaitu pelajaran yang pertama, Islam dan juga harta, dan juga unit yang pertama iaitu harta amanah Allah. Tajuk kita pada hari ini adalah harta amanah Allah. Okey, seperti mana yang Ustaz ajar pada sebelum ini, apakah pengertian harta? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan harta? Maka harta dimaksudkan sebagai segala anugerah Allah kepada manusia. Harta boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui ikhtiar dan juga usaha mereka sendiri. Jadi fokus kita adalah di mana, iaitu pada boleh dimiliki oleh setiap manusia. Jadi harta ni boleh dimiliki. Ini yang dimaksudkan dengan harta. Dan cara bagaimana boleh dimiliki, sama ada usaha dan juga ikhtiar. Inilah yang dimaksudkan dengan harta. Jadi sesuatu yang tidak boleh dimiliki bukan dinamakan sebagai harta. Itu kita kena awak semua kena faham. Harta ni boleh dimiliki, boleh disimpan. Maksudnya boleh dimiliki dan disimpan, dan boleh digunakan. Ada juga boleh disimpan tapi tak boleh digunakan. Sebagai contoh, beras sebutir contohnya. Sebutir beras boleh disimpan tapi tidak boleh digunakan, maka ia juga tidak termasuk dalam kategori harta. Okey, manakala harta pula terbahagi kepada dua, sama ada harta yang boleh alih. Harta yang boleh alih ni seperti mana? Seperti wang, kereta dan saham. Manakala harta yang tidak boleh alih adalah seperti bangunan, tanah dan juga ladang. Jadi ini ialah kategori harta, jenis-jenis harta. Maka kalau dah begitu, bagaimanakah Islam melihat akan harta? Harta ni bagaimana menurut Islam? Islam kata harta adalah pertama milik mutlak Allah. Sebenar-benarnya harta, kekayaan, semuanya itu milik Allah secara mutlak. Orang lain ni hanya sebagai diberi amanah. Kita semua diberi amanah untuk diurus dengan cara yang telah ditetapkan olehnya. Bukan kata harta tu boleh digunakan suka hati. Masalah, harta ada konsep penggunaannya. Jadi sebab itulah Islam meletakkan, nanti kita akan lihat bagaimanakah Islam meletakkan syarat-syarat ataupun cara untuk menguruskan harta. Adakah boleh berjual beli, semata-mata jual beli? Adakah boleh termasuk dengan benda-benda yang haram? Itu semua adalah cara-cara yang telah digariskan oleh syarak. Yang ketiga, harta yang cukup syaratnya mestilah ditunaikan haknya. Harta yang sudah cukup syarat, maksudnya syarat di sini apa dia? Syarat yang pertama ialah cukup nisab.
cukup kadarnya, cukup kadarnya. Dan juga ataupun yang kedua ialah cukup haul, cukup tempoh masa setahun, contohnya, maka mestilah dikeluarkan zakat. Okey. Harta merupakan ujian daripada Allah. Ini semua kita tahulah, di mana Allah telah menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan sebenarnya bahawasanya harta dan juga anak-anak kamu itu merupakan ujian untuk kamu, untuk menentukan tahap keimanan mereka. Yang seterusnya, harta mesti dicari dan dibelanjakan secara halal. Ini sama dengan konsep tadi, pengertian harta. Yang ketiga adalah, dan seterusnya terakhir, pengurusan harta mestilah dilakukan secara jujur. Harta yang diperolehi maka mestilah diurus secara jujur dan juga adil. Adil maksudnya adil sebenarnya kan dapat harta, bagaimana dengan hibah, bagaimana dengan faraid, bagaimana dengan wasiat. Itu semua adalah bidang pengurusan harta. Okey, kita pergi seterusnya. Sebab harta merupakan amanah Allah. Mengapakah harta itu dinamakan ataupun dikatakan sebagai amanah Allah kepada manusia? Kenapa harta begitu berat nilaiannya kalau tidak diuruskan dengan cara yang baik? Maka pertama supaya manusia menguruskan sumber dengan baik. Itu ialah mengapa harta dikatakan sebagai amanah Allah, supaya kita ni uruskan dia dengan baik, bukan main urus saja, nak beli-beli saja tanpa mengira halal atau haram. Itu contohnya. Yang kedua ialah supaya manusia tidak sombong. Kalau dah tahu harta itu milik Allah, maka janganlah sombong. Itu yang dimaksudkan dengan konsep harta amanah Allah. Sebab apa-apa pun semuanya milik Allah semata-mata. Kita hanya urus saja. Yang ketiga ialah supaya manusia tidak menggunakan harta yang dimiliki secara membazir. Jadi bila dah tahu amanah Allah, jadi kita pun nak membazir pun takut. Yang keempat adalah supaya manusia bersungguh-sungguh mencari harta, sebab ianya milik Allah. Semuanya itu adalah amanah Allah, walaupun berada di dalam bumi sekalipun, perut bumi sekalipun. Maka kalau dicari, insya-Allah maka kita akan dapatlah. Itu dimaksudkan dengan apa? Supaya kita bersungguh-sungguh, insya-Allah ya. Okey, seterusnya. Sebab Islam menuntut supaya mencari harta dengan halal. Kenapa Islam menyeru ataupun menuntut kita supaya mencari harta secara halal, bukan dengan cara sesuka hati, macam mencuri dan lain-lain? Pertama, mengelakkan penindasan. Nak elak daripada penindasan, dan seperti mendapatkan harta secara riba, monopoli dan sebagainya. Yang kedua ialah mengelakkan permusuhan. Kalau kita cari harta dengan cara yang baik, insya-Allah kita akan dapat mengelakkan daripada pergaduhan. Ini tidak bergaduh sebab apa? Mencari harta. Ataupun yang contohnya yang dalam cerita Tiga Abdul, bagaimana perebutan harta di antara tiga beradik yang menyebabkan akhirnya berlakunya pergaduhan. Itu semua. Sebab itulah Islam menuntut dan menyuruh dan mewajibkan kita mencari harta secara halal. Yang ketiga, mengelakkan permusuhan dan perbalahan semasa mendapatkan harta. Seperti apa? Manipulasi. Manipulasi. Ada orang yang memanipulasikan, contohnya maklumat untuk mendapatkan harta. Jadi contohnya dia tipu, dia buatkan rumus bahawasanya berlakunya contoh gempa bumi contohnya di satu tempat, maka orang pun takut, maka orang jual semua saham-saham dia pun beli dengan cara yang murah. Nanti bila dah okey, dia akan jual dengan yang mahal. Ini adalah haram, supaya apa? Manipulasi maklumat untuk mendapatkan harta. Okey, seterusnya kita lihat slide seterusnya. Kesan memperoleh harta secara halal kepada akhlak manusia. Kalau kita mendapat harta, mencari harta secara halal,
apa yang kita kesan kepada kita melalui akhlak. Orang kata apa pada kita? Pertama, hidup bahagia. Bahagia. Yang kedua, diberkati oleh Allah. Sebab kita ni orang yang mana? Orang yang sentiasa dekat dengan Allah, cari harta dengan baik, maka kita mendapat keberkatan. Yang ketiga, dihormati oleh masyarakat. Hormat, dihormati oleh masyarakat. Seterusnya ialah jiwa menjadi tenang. Tak adalah kacau kita, sebab kita cari harta dengan cara yang baik. Jiwa akan menjadi tenang. Okey, bagaimana cara untuk menguruskan harta? Contoh soalan, terangkan cara menguruskan harta dengan cara yang secara Islam. Bagaimana cara kita nak urus harta? Pertama, tunaikan hak yang wajib. Menunaikan hak yang wajib, contohnya beri zakat. Yang kedua, manfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai kalau boleh. Kalau contohnya harta kita melimpah ruah contohnya, maka kita uruskan, kita berikan, kita bahagikan harta kita tu mengikut sekadarnya kepada untuk kepentingan publik, untuk orang ramai. Yang ketiga ialah belanja dengan cara yang berhemat, bukan membazir dan tidak terlalu kerikut. Yang keempat, melaksanakan tanggungjawab sosial. Ada orang yang mana bagus, simpan harta, tidak membazir tapi terlalu kedekut, tidak boleh juga. Tidak, maka Islam kata sederhana. Dalam apa juga keadaan sekalipun ialah sederhana, bukannya terlalu kedekut ataupun terlalu boros. Okey. Apakah kebaikan menguruskan harta secara Islam? Contoh, diberikan satu pernyataan, Islam mewajibkan umatnya supaya membelanjakan harta secara berhemat. Okey, dibuat pernyataan, maka di bawah, contoh di bawah dibagi satu soalan. Okey, terangkan kebaikan menguruskan harta secara Islam. Maka jawapannya adalah pertama, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahagia seperti mana tadi lah, yang kita kata bila dah urus harta dengan baik, tak gaduh dan lain-lain. Yang kedua, dapat memupuk semangat persaudaraan. Yang ketiga, harta diredai oleh Allah. Yang keempat, gerak kerja kita semuanya itu mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi kerana mencari harta yang halal. Okey. Seterusnya, apakah ujian Allah terhadap pemilik harta? Yang ini sama dengan yang kita katakan tadi, tetapi kali ini dibahagikan kepada tiga. Pertama, harta musnah. Ini contoh kepada keluarga. Bagaimana contoh yang berlaku pada keluarga? Pertama, harta musnah. Hidup dalam ketakutan bila tak ada harta yang banyak, takut kehilangan harta, ataupun lalai daripada menunaikan ibadat yang wajib. Ini semua adalah ujian kepada manusia, kerana mempunyai harta yang banyak. Sebab itulah harta yang banyak mesti disalurkan kepada yang berhak, barulah insya-Allah selamat dan diredai. Bagaimana kepada masyarakat? Contohnya bencana alam, tercetusnya peperangan. Bila dah peperangan, maka contohnya harta tak tahu nak simpan di mana, akhirnya kita risau, dirampas dan lain-lain. Itu contoh. Berlakunya huru-hara. Ini ujian terhadap pemilik harta. Bila dah kita ada harta, maka inilah yang akan, contohnya ujian terhadap pemilik harta. Okey, berlakunya ni terhadap negara, contohnya kemelesetan ekonomi. Contohnya berlakunya ekonomi dunia berlakunya satu berlaku kemelesetan, yang mana harga ringgit menjadi rendah. Jadi kita dulu boleh beli contohnya air, contohnya nasi lemak, harganya RM1. Bila dah jadi kemelesetan ekonomi, mungkin harga nasi menjadi RM3. Harga nasi yang sama. Ini contoh yang dikatakan sebagai ujian terhadap pemilik harta. Ataupun lagi,
berlakunya perbuatan sabotaj ke atas ekonomi negara. Ini juga kemungkinan berlaku lah. Jadi kita risau. Jadi harta yang banyak disimpan, contohnya ada harta sejuta contohnya. Tapi bila berlaku sabotaj dan melakukan kemelesatan ekonomi, harga sejuta kita tu seumpama RM1,000 sahaja. Ini yang jadi kita terkesan ataupun ujian terhadap pemilik harta. Terjadinya penyakit yang musnahkan harta. Kita sekarang ni COVID-19, ada harta tetapi tidak boleh berbelanja kerana dulu sebelum daripada PKPB ni, jadi kedai-kedai semuanya ditutup. Tidak ada macam mana tidak ada siapa yang mana boleh berusniaga dengan kita. Jadi akhirnya wang yang banyak tidak boleh dibelanjakan juga. Itu antara ujian terhadap pemilik harta dan berlakunya inflasi di dalam negara. Okey. Bagaimanakah pula perbelanjaan harta yang dilarang dalam Islam? Membelanjakan harta kepada perkara yang dilarang ini adalah umum. Umumnya adalah belanjakan harta yang dilarang seperti berjudi, minum arak, hiburan yang melalaikan. Ini semuanya dilarang oleh Islam. Lagi ialah membazir dan boros atau kedekut. Kita lihat ni yang saya nyatakan tadi. Apakah dia dimasukkan dengan membazir dan apakah dimasukkan dengan kedekut? Perbezaannya. Islam menyuruh kita secara sederhana. Ini tak boleh. Membazir dan juga kedekut, dua-dua tidak dibenarkan. Kalau boros ialah berlebih-lebihan. Manakala kedekut, cara ataupun pelaksanaannya ialah sayang untuk belanjakan harta untuk keperluan diri, sanggup ikat perut kerana nak simpan duit. Walaupun di sana keperluannya contohnya perlu pada makanan untuk protein, tapi sekadar makanan beras, nasi saja. Ini adalah kedekut yang dilarang oleh Islam. Sebab itulah kenapa Islam melarang boros. Contohnya berlakunya pembelanjaan tidak seimbang. Islam melarang kedekut, merenggangkan silaturahim. Orang kata kedekut, Pak Haji kedekut dan lain-lain. Ini semua adalah dilarang oleh Islam. Jadi dalam perbelanjaan ni sebenarnya konsepnya adalah yang mana tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut. Anda kata itu merupakan keperluan, bolehlah kita beli. Tidak ada keperluan, simpan. Itu yang dimaksudkan dalam Islam. Bukannya tak boleh berbelanja langsung. Mentang-mentang saya kata Islam melarang daripada berbuat begini ataupun tidak boleh berbelanja secara boros, jadi kita pun kedekut simpan duit. Nak itu tak boleh, nak ini tak boleh, nak bagi belanja untuk anak pun tak boleh. Ini semua adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Kebaikan memenangkan tanggungjawab harta. Harta semakin berkembang. Anda kata kita menggunakan harta secara baik, harta ada barakah, maka berkembang. Pemilik menjadi bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat. Pemilik akan tenang jiwanya, dan pemilik akan dihormati. Sebab kita gunakan harta dengan baik. Orang tak katalah kita kedekut, orang tak katalah kita boros. Jadi kita dihormati oleh masyarakat. Okey, keburukan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta. Kalau individu, harta macam ni berkurangan sebab tidak berkat. Kalau masyarakat, timbulnya pedengki sebab kita kedekut, jadi kita dimusuhi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, terhadap negara tidak harmoni. Bila dah masyarakat menjadi marah kepada kita, jadi negara akan menjadi tidak aman. Kalau semua contoh saya dan ada 10 orang ataupun 20 orang, 30 orang perangai macam saya kedekut, akan menyebabkan huru-hara. Huru-hara di dalam satu tempat itu. Contohnya dalam kampung, kalau ada 10 kampung, 20 kampung, maka huru-hara sebuah negara. Okey. Contoh pengabaian terhadap tanggungjawab terhadap harta, contohnya ialah mendapatkan harta secara haram. Ini contoh. Seperti manipulasi, monopoli. Manipulasi saya dah serangkan. Manakala monopoli, apakah yang dimaksudkan dengan
monopoli. Okey. Monopoli